Muhammad Adam bin Makno, nombor matrik 268501. Saya akan membentangkan mengenai tugasan individu saya, iaitu Mahathir Mohamad as a world-class leader, a view from the great man theory of leadership, yang dipetik dari Journal of Technosocial. Okey, ringkasan mengenai artikel ini. Yang pertama, artikel ini mengisahkan seorang bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang yang berkaliber dan dalam kepimpinan negara melalui contoh kepimpinannya. Kepimpinan dan keupayaan memotivasikan orang lain untuk bekerjasama sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat bersama. Dalam konteks sesebuah negara, kebolehan seseorang pemimpin ditunjukkan apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad berjaya memberi inspirasi dan menyatupadukan rakyat untuk mencapai matlamat negara, iaitu kemajuan. Beliau adalah pemimpin paling lama berkhidmat di dunia dan Perdana Menteri tertua pernah memimpin sesebuah negara. Beliau adalah pemimpin yang mewujudkan reputasinya sebagai pemimpin yang cemerlang seperti yang disokong oleh teori kepimpinan individu hebat. Sebagai usaha untuk memahami kecemerlangan kepimpinannya, kajian ini mengkaji kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui kacamata teori kepimpinan individu hebat. Penemuan kajian oleh Razali pada tahun 2022 yang dijalankan berdasarkan 4 tema utama di dalam aspek kepimpinan, iaitu pertama ialah karisma, kecerdasan, berkemahiran politik dan kebijaksanaan. Di bawah tema ini terdapat 9 subtema yang disokong berkenaan kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu berwawasan, boleh dipercayai, tulen, bijak, pragmatik, berorientasi, rakyat, kemahiran berkomunikasi yang baik, beretika tinggi dan berasaskan nilai trust. Beliau sememangnya selari dengan elemen asas kepimpinan berdasarkan a great man theory. Kecemerlangan beliau dalam memimpin negara telah terbukti bermanfaat kepada Malaysia dan rakyatnya, manakala perhatian yang diterima daripada masyarakat antarabangsa mengukuhkan lagi relevan dan pengaruh beliau di peringkat tempatan dan antarabangsa. Sememangnya membanggakan Malaysia sebagai sebuah negara Asia Tenggara mempunyai peneraju bertaraf dunia. Seterusnya ialah analisis artikel dari perspektif politik dan pentadbiran. Dalam kajian ini, senario kepimpinan berhubung dengan kuasa dan pengaruh persekitaran politik Malaysia boleh dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang kembali berkuasa pada tahun 2018 selepas berkhidmat untuk negara selama 39 tahun yang mengagumkan dan selepas berundur 15 tahun. Mahathir dan ideologi politik Mahathirisme telah dibina oleh 5 komponen utama, iaitu nasionalisme, Islam, populisme, authoritarian dan kapitalisme. Konsep Mahathirisme timbul selepas kegawatan ekonomi dan kekacauan politik pada tahun 1998 selepas pemecatan timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seterusnya ialah walaupun beliau telah dilabelkan sebagai diktator autokrat, beliau mengekalkan kepimpinannya yang berwawasan dan keberanian untuk membantu menyatu padukan rakyat Malaysia dan menyokong kemakmuran dan keselamatan negara. Artikel ini juga menyatakan bahawa beliau adalah contoh kepimpinan yang berani kerana ia membantu beliau menangani isu-isu yang sukar untuk berinovasi dan merevolusikan idea untuk melaksanakan tindakan dan suara mereka berdasarkan keyakinan mereka walaupun terdapat tekanan konflik organisasi dan sosial. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Khairul dan kawan-kawan. Nama saya Haryati binti Umar, bernombor matriks 268745. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang tugasan saya, iaitu ulasan artikel pilihan saya yang bertajuk Pengukuhan Kuasa Melayu, Perkembangan Politik dan Pentadbiran Kesultanan Johor sehingga abad ke-18. Artikel ini berlatar belakangkan tentang pengukuhan kedudukan Kesultanan Johor sejak tahun 1528 hingga abad ke-18. Dalam kajian ini,
penulis telah menggunakan metod kajian kualitatif yang berasaskan disiplin sejarah, kajian perpustakaan, naskah Melayu, penulisan sekunder berautoriti dan lain-lain rujukan. Okey, terdapat 3 objektif penulisan artikel ini, iaitu yang pertama, penulis ingin mengenal pasti sejauh mana institusi Kesultanan Johor dapat bertahan sejak tahun 1528 sehingga kini. Dan yang kedua, penulis ingin menilai tentang kepentingan dan kedudukan Sultan sebagai tonggak kuasa Melayu pada abad tersebut. Seterusnya yang ketiga, penulis ingin menilai bagaimanakah Kesultanan Johor boleh menjadi sebuah kuasa Melayu yang berpengaruh dalam kalangan kuasa serantau dan kuasa asing selama ini. Okey, berdasarkan artikel ini, kita dapat lihat sikap kerajaan Johor pada ketika itu yang tidak pernah berputus asa dan sentiasa berusaha untuk menawan semula Melaka sehingga berjaya menangkis serangan Portugis. Ini menunjukkan kerajaan Johor pada abad tersebut sangat berani, kuat, berwibawa dan gigih apabila ingin mencapai sesuatu keinginan. Tidak dinafikan jua, artikel ini menunjukkan bahawa Sultan merupakan simbol kekuasaan dan kegemilangan Kesultanan Johor yang mewarisi leluhur raja-raja Melaka. Ini menunjukkan bahawa pada abad tersebut kuasa merupakan kebolehan untuk menyatakan sesuatu dan memaksa berbuat sesuatu kerana takutkan pengaruh kuasa. Jadi, kuasa sultan pada zaman tersebut sangat berpengaruh sehingga masyarakat merasa mereka harus memberi kepercayaan penuh dan haknya kepada pemimpin iaitu sultan. Kehebatan 9 orang sultan yang bertakhta pada era pertama pengukuhan kuasa Kesultanan Johor bermula dari pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah sehingga Sultan Mahmud Shah yang juga digelar sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Walaupun selepas kemangkatan Sultan Mahmud telah berlaku satu sudut perubahan yang besar terhadap sistem pergantian Kesultanan Johor, namun para pembesar negeri Johor dan rakyat masih memikirkan kepentingan institusi kesultanan dan mengekalkan kuasa sultan sebagai tonggak kuasa Melayu. Saya mendapati kelebihan artikel ini adalah sebagai seorang anak jati Johor, saya mendapati artikel ini dapat menambah pengetahuan saya terhadap sejarah Kesultanan Johor. Setiap penerangan yang ditulis oleh penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami. Penulis juga dilihat sangat arif dengan sejarah yang berkaitan dengan negeri Johor. Oleh yang demikian, pembaca seperti saya dapat memahami dan membayangkan bagaimana keadaan pemerintahan Kesultanan Johor pada zaman dahulu. Di samping itu, masyarakat dapat diberi pendedahan tentang salasilah Kesultanan Johor dan setiap peristiwa dan kejadian yang berlaku mengikut turutan masa. Seterusnya, cadangan penambahbaikan artikel. Pada pendapat saya, mungkin penulis boleh menambah beberapa elemen seperti penceritaan yang lebih menumpukan kepada penerimaan penduduk terhadap kuasa sultan pada abad tersebut. Ini kerana penulis banyak menumpukan tentang kehebatan kuasa Kesultanan Johor. Ialah sesuai dengan apa yang tajuk kajian penulis. Namun saya sebagai pembaca tertanya-tanya bagaimana pula keadaan dan penerimaan rakyat pada ketika itu. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Norian binti Hassan, nombor matrik 268660. Untuk subjek politik dan pentadbiran, saya telah memilih artikel yang bertajuk Budaya Politik Masyarakat Melayu sebagai satu analisis. Malaysia merupakan negara yang aman dan stabil dari segi politik yang telah mencapai kemerdekaan dan menjadi sebuah negara berdaulat pada 31 Ogos 1957 daripada British. Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1997 sebagai Persekutuan Tanah Melayu dan kemudian membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Semenjak itu, rakyat di negara ini hidup dalam situasi politik yang stabil di mana Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India dan kaum utama.
Malaysia juga merupakan sebuah negara yang kukuh dan maju dari segi ekonomi. Sebagai antara negara yang stabil dari segi politik, Malaysia tidak pernah mengalami sebarang insiden yang serius kecuali pada tahun 1999 di mana Malaysia yang telah membawa Malaysia ke dalam landscape politik yang berbeza. Terbaru pada tahun 2018, masyarakat Melayu bangkit melakukan demonstrasi secara besar-besaran menentang Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ICERD, iaitu ratifikasi Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang menuntut mewujudkan kesaksamaan antara semua tanpa mengira kaum. Budaya politik adalah satu pelakuan di mana tingkah laku, penglibatan, persepsi, kepercayaan, jangkaan dan harapan anggota masyarakat di dalam lingkungan politik masyarakat, di mana menurut Elemen Empower 1966 mencirikan budaya politik kepada 3 budaya bentuk, iaitu politik parokial, subjek dan partisipan. Budaya politik Melayu dikatakan telah memasuki transformasi baru, iaitu timbulnya beberapa ideologi dan pemikiran politik yang dikatakan boleh menggugat budaya politik yang sedia ada. Antaranya wujud aliran ideologi sosial, komunis, keagamaan dan juga nasionalisme. Menurut Nur Azira 2017, jika dilihat dari sudut pentadbiran tentang penguasaan parti pemerintahan BN selama 50 tahun yang dibincangkan oleh Muhammad Nazri dan Ghazali Mahyudin 2008, menerangkan hegemoni adalah kaedah pendominasian kelas dominan termasuk golongan pemerintah ke atas masa daripada sudut minda dan fizikal dalam usaha mendapatkan kepatuhan dan sokongan. Penemuan kajian ini mendapati sejak tahun 2007, masyarakat Melayu telah berterusan menunjukkan nilai, sikap dan tindakan yang sinonim dengan budaya politik partisipan. Mereka telah aktif menyuarakan pandangan dan juga dalam tindakan membantah dasar dan keputusan kerajaan yang memberi kesan negatif kepada masyarakat. Nilai dan tindakan tersebut berterusan hingga tahun 2018, akhirnya membawa kepada sejarah baru di Malaysia apabila parti BN tewas buat kali pertamanya dalam pertandingan PRU. Bahkan di era Malaysia baru, di bawah kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan juga dapat dilihat masyarakat Melayu bertindak balas terhadap sesuatu isu yang mereka bersetuju. Ini menunjukkan bermula tahun 2008, masyarakat Melayu telah mempraktikkan nilai budaya politik partisipan itu. Budaya politik adalah suatu nilai, pandangan dan tindakan terhadap sistem politik dan pemerintahan dalam sesebuah negara. Di Malaysia, budaya politik masyarakat Melayu adalah paling dominan kerana orang Melayu merupakan majoriti penduduk. Jika dilihat dari segi konsep keintegritian, maka kepimpinan Abdullah mempunyai persamaan dan pendekatan yang yang melaksanakan kepimpinan tersebut. Kaedah kepimpinan demokrasi progresif melahirkan dialog yang matang dan dalam penambahbaikan urusan politik pentadbiran kerajaan demokrasi tulen. Secara keseluruhan, suara-suara bangkangan dan kritikan dari segala lapisan masyarakat hari ini menunjukkan kelemahan kepimpinan politik pentadbiran Abdullah, tetapi bertujuan untuk menyuburkan lagi demokrasi tulen di Malaysia. Hasil daripada analisis artikel ini dapat memberi sumbangan dalam bidang politik dengan memberikan gambaran tentang perubahan politik, khususnya perubahan aspek budaya dalam masyarakat Melayu sejak kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Hafiz bin Arsyah, nombor metrik 268289. Untuk artikel saya adalah bertajuk Politik Nilai dalam Konteks Politik Baharu di Malaysia. Objektif penulisan artikel ini adalah memberi penerangan yang jelas dan mendalam berkaitan dengan aplikasi nilai secara keseluruhan berkaitan konteks kepimpinan. Penemuan atau dapatan penulisan dapat dijelaskan dengan huraian banyak perkara yang boleh dikaitkan dengan politik nilai, iaitu sikap seseorang pemimpin dari segi cara mengamalkan sesuatu nilai dalam politik, bagaimana seseorang pemimpin dapat mengaitkan semua hal moral dalam era kepimimpinannya.
Artikel membincangkan tentang penerapan nilai politik baharu, moral dan etika dalam diri setiap individu, terutama pemimpin. Dalam konteks kepimpinan, nilai dalam politik agak unik dan berbeza. Politik nilai merupakan satu politik yang diperjuangkan dalam arena politik baharu. Ianya merujuk kepada pihak yang mendapat kuasa yang menghubung kait dengan kedudukan dan kuasa dominan untuk membentuk dan membuat sebarang keputusan. Sementara politik nilai telah mengalami perubahan dalam konteks politik baharu tetapi masih mempunyai taraf yang sama dan masih mengekalkan tradisi. Pemimpin yang mempunyai kelayakan akademik dan ketulusan dalam memimpin. Seseorang pemimpin yang menjalankan tanggungjawab sepenuhnya, tidak mengamalkan konsep lompat parti politik, bersifat mesra, tidak sombong dan memberi bantuan, bebas daripada mengambil rasuah, tidak mempunyai sifat fitnah memfitnah. Penglibatan golongan muda dan masyarakat yang terdiri daripada golongan pertengahan dan perkembangan teknologi maklumat yang menyumbang kepada pencetusnya politik baharu. Faktor lain yang turut mempengaruhi kemunculan politik baharu ialah dua dasar ekonomi baharu dan dasar pembangunan nasional yang memfokuskan kepada hak bumi putera. Nilai ini sangat penting diamalkan oleh sesama lapisan masyarakat kerana ianya mengandungi kandungan sifat terpuji dan merupakan prinsip paling asas yang diperlukan dalam politik nilai. Ia mampu mendisiplinkan seseorang untuk mengikuti semua perkara berlandaskan kepada nilai yang terdapat dalam diri dan mencerminkan individu tersebut sebagai pemimpin, di mana ahli politik sudah semakin susut dengan nilai moral dan dalam kredibiliti kepimpinan mereka. Ini dapat dilihat dengan keadaan politik negara yang mengamalkan konsep lompat parti. Nilai dalam dunia politik mula tercalak apabila terdapat sikap saling membenci, menghina, memfitnah, mencaci maki antara satu sama lain, tidak telus dan tidak jujur. Keadaan ini memberi impak yang sangat teruk kepada kestabilan politik dalam negara. Oleh itu, ciri-ciri nilai dalam kepimpinan perlu dalam konteks kepimpinan kerana undi rakyat merupakan tanggungjawab besar yang perlu dipikul oleh pemimpin. Pada zaman kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, beliau telah membawa pendekatan politik baharu kepada Barisan Nasional, di mana beliau menghapuskan segala akta kawalan seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dan juga beberapa undang-undang yang lain. Datuk Seri Najib Razak telah mendapatkan jurang NGO Melayu dengan Pertubuhan Peribumi Perkasa Malaysia, Ikatan Muslimin Malaysia dan Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah Malaysia. 5 komponen utama nilai ini ialah prihatin, ikhlas, jujur, nilai untuk individu dan nilai untuk kumpulan. Nilai-nilai ini dapat membentuk seseorang untuk menjadi cermin contoh yang boleh dikaitkan dalam dasar. Dasar yang dibina dapat membawa kepada pembentukan nilai yang baik dalam merangka dasar kepimpinan negara. Secara keseluruhannya, nilai moral atau nilai murni merupakan perkara asas yang perlu ada pada seseorang individu. Nilai memainkan peranan penting dalam politik untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara. Politik nilai merupakan satu komponen yang perlu ditekankan dalam konsep politik baharu di Malaysia kerana dalam konteks politik baharu lebih menekankan kepada hak kemanusiaan, demokrasi, jujur, bersih dan amanah. Pemimpin seharusnya bukan hanya fokus dengan material semata tetapi menekankan politik nilai dalam konsep kesejahteraan rakyat. Nilai akhlak dan sosial merupakan nilai yang mengundang rasa tidak berputus asa untuk meneruskan perjuangan dan perlu dijadikan sebagai satu bentuk amalan dalam konsep keluarga Malaysia, iaitu semua rakyat perlu mempunyai sikap hormat menghormati, bertegur sapa, tolong menolong antara satu sama lain. Politik nilai sebegini diperlukan untuk menjamin keluarga Malaysia terus berkekalan aman damai dan menjadi contoh kepada yang lain, tidak mengira pemimpin ataupun rakyat, di mana kedua-dua pihak ini perlu mempunyai amalan nilai yang membawa kepada ciri-ciri yang baik kerana keduanya saling berkait rapat antara satu sama lain. Assalamualaikum, saya Nur Azura binti Ayub. Nombor metrik 268586 akan membentangkan tugasan individu berkenaan dengan artikel impak ketidakakuran sivil terhadap lanskap politik Malaysia yang ditulis oleh Zawiyah Muhammad Zain dan Muhammad Agus Yusof.
Okey, artikel ini berkenaan dengan mengenal pasti impak terhadap politik Malaysia setelah hampir 20 tahun ketidakakuran sivil berlaku di Malaysia, iaitu bermula dari era reformasi sehingga kini. Ketidakakuran sivil di Malaysia adalah berpunca daripada pemecatan Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Menteri dan Menteri Kewangan pada 2 September 1998, mencetuskan bantahan daripada penyokongnya dan beberapa NGO berhubung pemecatannya sebagai konspirasi politik. Pada 20 September 1998, Anwar Ibrahim mengetuai demonstrasi besar-besaran di sekitar Masjid Negara dan Dataran Merdeka. Demonstrasi itu mendapat sokongan padu daripada masyarakat setempat, khususnya golongan muda, dengan anggaran 30,000 orang menyertainya. Demonstrasi berterusan sehingga 2001 dan memuncak pada April 2001 bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim dipenjarakan atas tuduhan rasuah. Ketidakakuran sivil yang berlaku semasa fasa akhir era Dr. Mahathir Mohamad. Akibatnya, Mahathir Mohamad bersara pada Oktober 2003 selepas 22 tahun memerintah. Beliau digantikan oleh Abdullah Badawi. Semasa era Najib Razak, protes masyarakat sivil terus menggesa Akta Keselamatan Dalam Negeri iaitu ISA dimansuhkan. Protes ini dianjurkan pada April 2009 dan Mac 2011 oleh NGO Gerakan Mansuhkan ISA iaitu GMI, yang percaya perbuatan itu melanggar prinsip keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia. Kesan ketidakakuran sivil ni kita boleh nampak kebaikannya kepada sistem politik Malaysia. Antaranya adalah yang pertama, politik baru. Ketidakakuran sivil telah menimbulkan politik baru semasa era reformasi. Masyarakat sudah ada kesedaran dan mengetahui proses pengundian. Bukan sahaja mengundi atas dasar parti, tapi juga lebih melihat menangani isu aktif yang dibangkitkan. Yang kedua adalah sokongan politik melengkapi sempadan etnik. Kita boleh lihat dengan penubuhan Parti Keadilan Nasional iaitu Keadilan pada tahun 1999, terbuka kepada semua kaum, telah mendapat sokongan politik merentasi etnik. Yang ketiga adalah meningkatkan minat politik di kalangan anak muda. Minat terhadap politik semakin meningkat dalam kalangan anak muda, terutamanya mereka yang mempunyai akses kepada internet. Ini terbukti dengan fakta bahawa selepas pemecatan Anwar Ibrahim pada September 1998, muncul pelbagai laman web membicarakan isu-isu politik terkini. Selain daripada itu, kesan daripada ketidakakuran sivil dalam politik Malaysia mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Ketidakakuran sivil menyumbang kepada proses demokrasi yang lebih matang. Ini bagi membolehkan masyarakat lebih terbuka menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik di Malaysia. Selain itu, ia juga dapat merapatkan jurang perkauman. Ini berjaya merapatkan jurang perbezaan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, pada perhimpunan bersih pada tahun 2007 telah dihadiri oleh lebih 10,000 orang. Ramai rakyat Malaysia yang luar bandar dan masyarakat bandar berbilang kaum dan parti pun telah bergabung semasa bersih 4.0. Secara kesimpulannya, kita boleh lihat dominasi BN terhakis dalam politik Malaysia. Ketidakakuran sivil yang bermula pada 1998 dan berlarutan sehingga PRU ke-14 menyebabkan penguasaan BN dalam politik Malaysia semakin berkurangan. Akhir sekali, keputusan PRU menamatkan 61 tahun dan 13 PRU penguasaan UMNO BN dan politik Malaysia. Sebaliknya, PH berjaya membentuk kerajaan, seterusnya membuka lembaran baharu dalam politik Malaysia, memulakan era baharu Malaysia dan meninggalkan jejak sejarah. Sekian, terima kasih.